Dan courseware awak itu nanti akan ada 30 markah. So 3, 4, 5, 60. Dah 60. And then lagi 40% adalah awak punya final assessment. Okay. So untuk projek ini educational software development. So projek CD courseware or mobile apps. Boleh pilih antara dua ni lah, sama ada awak nak buat courseware ataupun awak nak buat mobile apps. Okay. Uncompleted proposal are not accepted. Okay. Proposal awak ada poin-poin dia yang kena ada ya. Di lampiran seterusnya nanti saya terangkan. Okay, markah 20%. 20% hanyalah untuk proposal. Okay, proposal. Development nanti, courseware awak nanti akan ada 30 markah lagi. So, 50 markah ya. Project will be developing using ini software tak kisah, saya tak kisah awak guna authoring tools apa, awak guna software apa, PowerPoint ke, Flash ke. Sekejap, ada baru masuk ni. Baru masuk ke? Baru masuk ke tadi masuk terkeluar? Syamundeswari baru masuk ke? Keluar, okey. Okey, so untuk projek, tak kisahlah awak guna apa-apa software yang awak mahir ya, yang awak mahir. Dan kena ada 5 elemen multimedia yang saya sebut tadi lah. Okey, yang saya sebut tadi kena ada. Application must based on teaching and learning material for secondary school ICT. Okay, so topik ataupun konten courseware awak adalah dari subjek ICT tingkatan 1 hingga 5. Okay, kalau tingkatan 1, 2, 3 asas sains komputer. Kalau tingkatan 4 dan 5 sains komputer. Okay, macam di SKP yang saya dah upload tu, saya dah upload dari tingkatan 1 sampai 5. Dan ada juga saya rasa dah ada di SKP sebab once awak semester 5, awak kena ambil KPD 1 dan dalam KPD 1 wajib student ada simpan di SKP. Betul? Betul? Betul. So saya rasa ramai dah ada lah di SKP tersebut. Tambah-tambah yang SEM 6, SEM 7 ni courseware pun diorang dah ada. Okay? So kena pilih dari DSKP yang saya upload lah, tingkatan 1 sampai 5. Macam mana nak pilih tu kejap lagi saya bagi tahu. Okay, secondary school syllabus. Kena ada 5 elemen ini, text, grafik, audio, video, animation. Okay, dan kena ada juga bahagian assessment, bahagian macam tadi quiz kan, soalan, exercise ke, kena ada lah. Benda tu selain nota, selain video semua tu. Okay. So ini format proposal. Okay, ini format proposal dan ini yang kena ada dalam proposal. Yang first adalah cover page ni biasalah masa awak buat assignment yang biasa tu. Of course kena ada cover. Yang kedua table of content. Table of content senaraikan balik lah poin-poin yang kena ada dalam ni, apa yang awak masukkan dalam proposal. Okay. Project title. Okay, courseware awak tu tajuk apa? So kena namakan lah satu nama pada courseware awak tu based on topik apa yang awak pilih. Okay. Project synopsis. So ceritakan sikit tentang synopsis project. Sebab apa awak develop courseware tersebut dalam topik tersebut. Untuk apa. So apa yang ada dalam courseware. So synopsis secara ringkas. Okay. And then project aim. Project aim and project objective. Okay. So kalau project aim ni dia skop dia lebih besar. Contohnya kenapa awak develop courseware tersebut? Sebab untuk apa? Contoh dia untuk memudahkan pelajar ke, memudahkan guru atau sekolah ke boleh belajar secara fleksibel. So itu aim awak kepada
courseware development tersebut. Kalau objektif ni dia lebih kecil, dia lebih fokus. So kalau contoh kalau courseware awak tu awak pilih tajuk algorithm. So objektif dia adalah supaya memudahkan ataupun memudahkan pelajar untuk belajar algorithm. Yang kedua objektif dia untuk apa? So berkaitan topik awak, okey? Dia lebih 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 kecil lah, lebih fokus kepada topik. Kalau yang aim tadi tu secara general, secara besar. Okey? Jelas tak? Jelas tak? Jelas. Okay. And then target user. Target user and user knowledge. Target user depends pada topik. Kalau topik tersebut untuk tingkatan 3, so target user awak adalah pelajar tingkatan 3. Okay. Dan user knowledge. Uh, apa knowledge ataupun skill yang pelajar tersebut sudah ada. Contoh kalau topik algorithm tingkatan 4, adakah pelajar itu sudah ada knowledge berkaitan algorithm? Kalau dia dah belajar algorithm masa tingkatan 1, 2, 3, of course dia ada knowledge tersebut secara basic. So nyatakanlah, okay? Kalau topik tu tak penuh lagi student itu belajar masa tingkatan 1 ke tingkatan 2 dia tak pernah belajar. So dia tak ada knowledge lah berkaitan topik tersebut. Okay? Melainkan topik itu ada sikit dia belajar masa sekolah rendah darjah 6, sekarang pun dah ada ICT kan. Tu kena tengoklah topik awak tu student ada belajar ke tak sebelum ni. Okay? And then require page title. Okay, ini description berkaitan content lah. Content dalam awak punya courseware. Contohnya yang ringkas lah topik 1. Topik apa yang awak nak buat, of course dia ada subtopik kan. Salah satu topik tu mesti ada subtopik. So senaraikanlah berapa banyak awak punya subtopik dan dalam setiap subtopik tu nyatakan sikit apa yang dia akan belajar dalam tu. Okay. And then next quiz test. Okay, ni soalan exercise lah. Soalan apa yang awak nak buat, berbentuk apa. Kalau ada draft soalan boleh masukkan. Okay. Software will be used. Nak guna software apa di awak punya courseware nanti. Kalau PowerPoint tulis je lah PowerPoint. Kalau ada course software lain yang guna, masukkan. Ataupun kalau guna PowerPoint and then audio nak guna software lain untuk record, masukkanlah nama software yang awak guna tu. Okay. Okay, last sekali adalah storyboard. Okay. Storyboard, so ini dah jadi digital lah ya. Bukan hard copy lagi dah. Dah online ni semua kena digital lah. Storyboard in digital form lah, sketches ya. So sebelum ni saya tanya semua dah tahu storyboard macam mana kan? Betul? Betul. Betul. Perlu tak saya tunjuk? Perlu. Perlu saya tunjuk? Okay. Boleh je. Storyboard ni dia nanti akan menggambarkan keseluruhan awak punya courseware. Okay. Dari page pertama, scenes pertama ataupun slide yang pertama sampailah yang last. Okay. So saya tunjuk, tapi yang saya akan tunjuk ni yang basic sikit lah ya. Storyboard ni dia banyak format. Tak kisahlah awak guna format apa pun. Yang penting awak ada storyboard. Ataupun kalau boleh guna software yang untuk storyboard development yang free tu ada banyak. So boleh guna sebab itu dia dah ada template dia. Awak masukkan je awak punya content. Okay. Ataupun kalau tak nak boleh juga sketch dalam satu kertas A4 and then nanti snap lah. Bila nak hantar, nak lampirkan dengan proposal nanti kena snap lah. Sekejap saya buka contoh.
Okey. So saya tunjuk contoh yang basic dulu ya. Nampak tak? Nampak. Nampak. Okey, contoh storyboard. Okey, ini antara contoh lah storyboard yang awak boleh develop. Ini antara format dia lah. Okey, sama ada kotak-kotak ni ataupun awak boleh search banyak lagi bentuk ya, banyak lagi format. Ini yang basic selalunya ini scene 1, scene 2 ataupun page 1, page 2, 3, 4. Katakan di sini adalah kalau ikut courseware awak di sini adalah awak punya first page lah. First page tadi dia ada button start, dia ada tajuk dengan button start kan. So itu adalah first page awak punya courseware, awak draft di sini, okey. Draft ni bukanlah draft yang cantik-cantik ya. Untuk storyboard ni tak perlu cantik-cantik. Maksudnya boleh difahami, okey. Boleh difahami oleh awak dan saya nanti nak semak, okey. Dan awak nanti pentingnya storyboard ni bila dah ada storyboard, bila saya kata lulus je nanti proposal awak boleh start dengan development. So masa development tu nanti awak akan rujuk balik awak punya storyboard. Scene 1 kena ada apa ya, scene 2 kena ada apa ya. So rujuk balik storyboard, develop lah. Itu akan memudahkan awak punya development process, okay. So katakan awak nak buat dalam Words ke, dalam PowerPoint ke ataupun guna software storyboard ke. Kalau buat dalam Word, buatlah satu page tu ada empat kotak ke ataupun 4 scene dan 6 ke, terpulang lah pada awak So kalau page 1 tadi ada tajuk dengan button start. Okay. So di bawah ni selalunya ada sedikit penerangan lah. Penerangan. Bukanlah penerangan yang bentuk esei, hanya 3-4 baris ayat sahaja. Menerangkan sini ni apa dia. Okay. So lepas scene 1, page 1 proceed pula pada page 2. Kalau macam contoh saya tunjuk tadi, bila tekan start dia akan masuk kepada main menu kan. Menu utama dia tu. So di sini interface awak punya main menu. So adalah button-button dia. Button topik apa, algorithm, subtopik apa. And then button soalan, button quiz, exercise, button apa lagi yang ada lah yang di second page awak tu. Okay. So dekat sini bawah ni terangkan sikit. Bila dia klik button algorithm tu akan pergi ke mana. Bila dia klik button quiz tu dia akan masuk kepada mana. Kepada soalan katakan. So lepas habis second page, next page pula, next scenes pula. Okay. Next scenes katakan start dengan subtopik yang first. Bila dia klik subtopik first ni masuk kepada page yang ketiga ni, apa content dalam tu. Jelas tak? Jelas tak? Jelas doktor. Okay, nampak ya macam mana nak develop storyboard? Nampak. So format tu terpulang, format storyboard terpulang pada awak macam mana format. Dia ada banyak format, saya tak kisah awak pakai apa-apa format. Yang penting storyboard awak nanti tu akan jelas nampaklah awak punya keseluruhan courseware. Okay, dari start sampai habis. Sebab nanti saya akan semak tu. Bila saya kata lulus, okay, baru boleh proceed dengan development. Okay. Jelas ya? So chapter 2 dah, projek dah brief, storyboard sudah dan storyboard itu nanti awak kena kepilkan dengan awak punya proposal. Okay? Masa nak hantar lah, kalau online ni attach lah. Okay? Masa hantar proposal tu attachkan awak punya storyboard tadi. Okay? So ada apa-apa soalan tak tentang projek? Doktor, Ya? yang proposal tu nak tulis dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu ke tak kisah?
Okey, kalau ikutkan, oh satu lagi saya tertinggal, macam mana nak pilih topik. Okey. Okey, kalau ikutkan di SKP, Bahasa Melayu. Kalau ikutkan di sekolah, ada sekolah yang guna Bahasa Melayu, depends pada pengetua ya, dia suruh guna bahasa apa. Ada sekolah guna Bahasa Melayu, ada sekolah guna Bahasa Inggeris. Okay. So untuk projek ini, saya terpulang pada awak nak guna Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. Jangan campur bahasa sudah ya. Kalau guna Bahasa Melayu, term sedalam ICT dalam bahasa bahasa Inggeris tu kena translate lah bahasa Melayu. Contoh algoritma. Algoritma dalam bahasa Melayu algoritma. Okey. Di situ agak susah lah untuk awak translatekan term-term tu. Okay. So saya terlupa satu, tertinggal macam mana nak pilih topik. Kejap saya buka di SKP. Sekejap ya, saya buka di SKP. Okay, awak boleh upload nanti ya di SKP yang saya dah upload dalam My Guru tu. So saya tunjuk contoh ini untuk tingkatan 1. Nampak tak? Nampak. Okay. So ini di SKP untuk tingkatan 1. Silibus ICT Asas Sains Komputer tingkatan 1. So kalau tengok di sini tingkatan 1 ada berapa subtopik? Berapa topik yang besar ya? 1, 2, 3, 4. Okey, so tingkatan 1 ada 4 topik yang besar. So dalam topik yang besar tu dia ada subtopik dia. Okey. Katakan awak nak pilih coursework awak nanti awak nak pilih untuk tingkatan 1. So tingkatan 1 bukanlah awak kena buat ke-4 topik dalam coursework. Hanya pilih satu topik. Okey. Katakan awak nak buat algoritma, okey, algoritma. So, coursework awak tu nanti akan ada subtopik satu iaitu pembangunan algoritma. So, nasib awak lah dalam algoritma hanya ada satu subtopik, 3.1. So, part ni dah masuk topik lain, kod arahan. So, algoritma awak hanya ada satu, untuk tingkatan 1 awak hanya ada satu subtopik. So, satu subtopik awak tu, algoritma development tu, ini yang perlu ada dalam konten dalam awak punya nota ataupun konten dalam awak punya coursework, okey. Standard pembelajaran ini yang perlu ada. Contohnya dalam subtopik ini, pembangunan algoritma. Nota-nota dia nanti adalah berkaitan dengan macam mana nak tulis video code, macam mana nak lukis flowchart, carta alih, dan macam mana nak mengesan ralat, okey, daripada video code dengan carta alih tadi. Dan last sekali macam mana nak hasilkan video code yang melibatkan gabungan pelbagai pilihan dan ulangan. Okey. So ini yang perlu awak ada dalam coursework awak, yang perlu awak ajar lah, okey, dalam satu topik ini. Kebetulan topik algoritma ni hanya ada satu subtopik. So semua benda ini kena ada lah dalam coursework awak, dalam nota awak. Jelas ya? Jelas tak? Faham tak? Faham, Doktor. Maksudnya kalau dia ada 2 subtopik, kena buat dua tu lah. Okey, contoh. Kalau ada banyak subtopik ya. Contoh banyak subtopik adalah, okey, ini perwakilan data.
perwakilan data dia ada dua subtopik, 2.1 dengan 2.2. Okey. Kalau nak buat dua-dua banyak sangat. Okey, nak buat dua-dua subtopik banyak sangat. Pilih satu subtopik lah. Sistem nombor perduaan. Katakan awak nak buat subtopik 2.1. So semua standard ini kena ada dalam courseware lah. Kena ada dalam nota awak lah, mengajar awak tu. Awak nak tukar binary kepada nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Lepas tu macam mana nak tambah kedua-dua itu, macam mana nak tolak. So ada empat point yang penting lah yang kena ada dalam courseware tu. Okay? Boleh? Jelas? Tak perlu buat dua-dua subtopik, nanti banyak sangat. Jelas, jelas. Okay? So pandai-pandailah pilih topik. Dan yang penting pilih topik yang topik itu awak tahu. Awak tahu macam mana nak tukar nombor perpuluhan kepada perduaan. Jangan pilih topik yang awak pun tak tahu. Nanti macam mana awak nak sampaikan pengajaran tu? Macam mana awak nak sampaikan dalam nota tu nanti? Okay? Siapa yang rasa tak pandai sangat programming ke, carilah topik yang awak tahu, at least awak tahu sebahagian lah. Jangan ambil topik yang awak tak tahu langsung, okey? Topik yang agak general lah. Contohnya tingkatan 5 ya. Kejap saya buka tingkatan 5 punya ni. Kalau tingkatan 4, 5 sains komputer, tingkatan 1, 2, 3 asas sains komputer. So ini tingkatan 5. Kalau tengok topik dalam tingkatan 5, dia banyak intro ya, terus pergi kepada dia punya ni topik. Okey, kalau tengok tingkatan 5 dia ada berapa topik? 1, 2, 3. Okey, 3 topik sahaja untuk tingkatan 5. Tapi topik dia banyak dalam topik yang ketiga tu. Topik yang ketiga adalah web based programming, okey. So kalau awak macam tak berapa master programming apa punya ni, so boleh pilih topik yang general. Contohnya macam tingkatan 5, topik 1 ni adalah pengkomputeran. 1.1 adalah komputer dan impak. So ini secara general lah. Kesan inovasi, aktiviti tidak beretika dalam komputer. Okay. So ini siapa yang rasa nak buat ini boleh lah. Okay. So dia ada dua subtopik, 1.1 dengan 1.2. Hanya pilih satu subtopik je lah. Masukkan dalam awak punya courseware. Dan soalan nanti setiap standard ni ada soalan lah. Setiap konten awak tu kena ada soalan yang berkaitan lah untuk awak tanya nanti pada user. Okay. Dan soalan minimum soalan adalah 10 ya, 10 soalan. Maksudnya boleh create soalan lebih pada 10 tapi jangan kurang pada 10. Okay. Jangan kurang pada 10. Okey, boleh jelas tak? Jelas tak? Jelas ya? Jelas. Okey. So settle. Saya dah brief semua dah tentang projek. Kalau ada lagi yang tak faham, yang tak jelas, boleh tanyalah dalam group ya. So untuk proposal ini saya bagi masa hanya di SKP Sains Komputer. Okey, memandangkan subjek ini adalah subjek courseware development dan awak punya minor pun semua ICT kan ataupun major ICT, saya hanya terima courseware ICT sahaja. So konten dia hanya konten dari subjek ICT tingkatan 1 sampai 5.
Reka bentuk grafik digital. Reka bentuk grafik digital ni adalah sekolah teknik ke? Muhammad Amirul. Reka bentuk grafik digital politeknik ke? Teknik ya? Ke sekolah harian biasa dia? Sekolah menengah harian. Reka bentuk grafik digital. Okey, yang menggantikan tu apa tu? Okey, saya dah ingat. Dia ganti apa tu yang awal lukis-lukis tu kan. So, reka bentuk grafik digital ada berkaitan ICT kan. Saya pernah tengok ada berkaitan ICT. Bolehlah saya terima. Asas sains komputer dengan reka bentuk grafik digital. Okey. Bolehlah saya terima reka bentuk grafik digital. So, dalam lingkungan itu sahaja awak punya konten courseware. Okey, boleh? Boleh ya? Jelas ya? Ada soalan? Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Tak ada. Okey, untuk proposal ini saya bahagi masa uh, 2 minggu lah. Awak cuti semester adalah pada 16 hingga 22 November. Okey. So, naik je cuti semester pada 26 hari kelas tu, hari Khamis, awak kena submit. Okey. Submit proposal berserta dengan storyboard. So, awak ada masa lah lebih kurang seminggu, 2 minggu lebih. 2 minggu lebih untuk awak draft awak punya proposal dengan awak fikir awak punya draft storyboard lah, idea-idea apa yang awak ada. Okay. Kalau dalam tempoh itu ada apa-apa soalan, ada apa-apa kemuskilan ke apa, boleh tanya saya. Okay. Boleh? Draft tu boleh minta doktor check tak nanti? Tak perlu minta saya check sebab nanti bila dah submit semua, saya akan check balik semua. Sebab saya nak tengok lulus ke tak. Okay. Once saya kata lulus, boleh terus dengan development. Tak perlu buat separuh hantar saya check, tak perlu ya. Buat sahaja ikut format itu, poin-poin yang kena ada. Nanti saya akan check, di akhir saya akan check setiap orang semua. Kalau ada apa yang tak okey, saya akan bagi tahu. Okay, boleh ya? Okay. So, ada apa-apa lagi soalan? Kalau tak ada, saya nak stop di sini. Tak ada ya? Okay. So, saya stop di sinilah sebab nanti saya nak samakan awak dengan grup satu lagi. Grup satu lagi dah nak masuk chapter 3. So, awak pun dah habis chapter 2 tadi, minggu depan samalah dengan grup satu lagi. Saya akan masuk chapter 3 sekali sebab nanti kalau lain-lain saya pening. Saya pun tak ingat kelas mana yang dah, yang belum. Okay. So, kalau tak ada apa-apa, saya stop di sini ya. Apa-apa nanti tanya dalam grup. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalam. Terima kasih, doktor. Terima kasih doktor.